sunat solat di dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada sunat-sunat yang membicarakan tentang sunat-sunat ketika sujud sahwi. Pada sunat yang ketiga atau 18 kita sambung terus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Sunat yang ketiga atau 18, an ya'tiya bi azkari sujudis salati fi. An ya'tiya bi azkari sujudis salat. An ya'tiya bi azkari sujudis salati fihi. Sunat yang ketiga atau 18, sunat untuk membacakan zikir-zikir yang dibacakan ketika sujud solat di dalamnya, iaitu di dalam sujud sahwi. Kita dah bincang minggu lepas, sujud sahwi disunatkan disebabkan beberapa perkara, sama ada disebabkan meninggalkan rukun kerana terlupa, ataupun meninggalkan sunat ab'ad, sama ada sengaja ataupun sama ada sengaja ataupun terlupa, ataupun syak pada bilangan rakaat solat, sama ada syak terlebih ataupun syak terkurang, ataupun melakukan perkara yang membatalkan solat, melakukan perkara yang membatalkan solat secara tidak sengaja, yang mana perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak membatalkan solat jika dilakukan secara tidak sengaja, tetapi kalau dilakukan secara sengaja akan membatalkan solat. Contohnya makan yang sedikit ketika solat dalam keadaan terlupa, disunatkan untuk sujud sahwi. Jadi dalam keadaan-keadaan tadi itu, meninggalkan rukun, kita dah syarah minggu lepas macam mana meninggalkan rukun boleh disyariatkan untuk sujud sahwi. Meninggalkan sunat ab'ad pun disyariatkan untuk sujud sahwi. Sama ada meninggalkan dalam keadaan sengaja ataupun meninggalkan dalam keadaan terlupa, itu kalau sunat ab'ad. Tapi kalau sunat hayat tidak dituntut untuk sujud sahwi. Kalau rukun, kalau terlupa maka wajib didatangkan dengan rukun tersebut. Perlu segera untuk mendatangkan rukun tersebut. Dia terlupa untuk bacakan surah Al-Fatihah, teringat ketika sujud, wajib bangun semula untuk bacakan surah Fatihah. Terlupa rokok, terlupa untuk rokok, teringat waktu sujud, wajib untuk bangun rokok semula dan disunatkan sujud sahwi. Jadi semua keadaan yang disebutkan tadi, semua keadaan yang kita dah sebutkan minggu lepas, semua keadaan tu hukum sujud sahwi adalah sunat sahaja. Jadi wajib bersujud sahwi ni kalau bagi makmum, mengikuti imamnya, maka makmum, kalau imam sujud sahwi, makmum pun perlu sujud sahwi. Tapi kalau selain daripada situasi itu sujud sahwi, maka hukumnya sunat. Sujud sahwi mesti pada rakaat terakhir sebelum salam. Tak boleh pada rakaat selain daripada rakaat terakhir, tidak dibolehkan dan akan membatalkan solat. Jadi kalau tertinggal sunat ab'ad, tertinggal tasyahud secara sengaja ataupun terlupa, disunatkan sujud sahwi. Kalau tertinggal bacaan doa qunut, terlupa ataupun sengaja, disunatkan untuk sujud sahwi. Cuma ada berbeza sikit dekat bacaan dia. Kalau kita terlupa apa yang kita akan bacakan pada waktu sujud sahwi nanti. Kalau kita buat dengan sengaja tinggalkan doa qunut, sengaja tinggalkan tasyahud, maka berbeza sikit waktu bacaan yang kita nak baca waktu kita sujud nanti. Tapi hukumnya masih sunat. Hukumnya sunat, maksudnya hukum sujud sahwi itu sendiri sunat, dan segala apa yang dibacakan di dalam sujud sahwi kesemuanya sunat. Jadi kalau dia baca zikir yang ketika rukuk pun dibolehkan, dia baca dalam sujud sahwi boleh. Zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la tu dia baca dalam sujud sahwi pun dibolehkan. Apa-apa sahaja zikir dibolehkan. Cuma ada zikir yang khusus yang disunatkan kepada kita untuk baca ketika sujud sahwi. Dan satu lagi hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi, kalau seseorang itu solat qada, katakan dia subuh tak semayang, lepas tu dia nak qada semayang tu. Dia nak qada pula, dia bukan qada kat rumah, dia qada dekat masjid. Dia qada dekat masjid contohnya. Jadi kalau qada dekat masjid, lagi kalau dia bangun rakaat kedua,
dia tadah tangan baca doa kunut. Orang akan nampak dia ni tak main subuh tadi. Jadi dia pun tak baca doa kunut, takut orang perasan kantoi dia segi tak baca doa kunut, kata dia sembahyang subuh. Lepas tu nak sujud sahwi pun takut orang perasan juga. Takut orang perasan sebelum dia salam tu dia sujud, maksudnya dia mesti nak cover apa-apa ni. Orang macam ni dalam keadaan tu disebutkan sunat untuk tinggalkan kedua-duanya sekali. Kunut tak baca, sujud sahwi pun tak. Sebenarnya dibolehkan, dimaafkan pada waktu itu. Tapi kalau dia nak buat juga tak ada masalah. Cuma dia dimaafkan. Berbeza dengan kalau orang tinggal bacaan doa kunut dan tinggal sujud sahwi dalam keadaan sengaja. Sembahyang sah, tapi ini soal sempurna ataupun tak sempurna solat itu. Lengkap ataupun tak lengkap solat tu. Sembahyang sah. Jadi di sini nak tengok kita punya ibadat kita ni macam mana. Kita buat ibadat ni nak lepas diri ke, ataupun kita buat ibadat ni nakkan redha Allah Taala, nak sampai kepada Allah Taala, nak sampai kepada cinta Nabi. Jadi kalau kita buat semata-mata berpada-pada dengan yang wajib, jadi kita ni masih lagi duk di takut rendah sekadar nak melepaskan diri. Yang nak melepaskan diri dia takkan terlepas. Tapi kalau dia berusaha untuk nak dapatkan yang lebih daripada tu, dia akan terlepas daripada segala-galanya insya-Allah. Jadi buat semua sekali. Cuma dalam keadaan tadi itu disebutkan dalam kitab disunatkan, bukan disunatkan, dimaafkan kepada dia kalau dia tinggal bacaan doa kunut dan tinggal bacaan sujud doa kunut dia tak buat, sujud sahwi pun dia tak buat. Dibolehkan, dimaafkan untuk kalau dia buat macam tu. Ni kalau dia sembahyang di masjid lah. Dia sembahyang dengan jemaah yang ramai dalam keadaan orang yang macam-macam. Dan sembahyang di masjid ni kan, kalau kita nak masuk sembahyang kat masjid, sebelum duduk dia kena sembahyang dulu 2 rakaat. Jadi sembahyang 2 rakaat tu, sama ada sembahyang apa sekalipun, sembahyang sunat ke sembahyang fardu, dia akan jadi dia akan dapat pahala melaksanakan solat sebelum duduk di dalam masjid. Sama ada sembahyang tu sembahyang fardu ataupun sembahyang qada yang fardu ataupun sunat, qada sunat, semua sembahyang tak ada masalah. Jadi bila dia ada sembahyang yang perlu dia qada, tidak boleh dia laksanakan solat sunat yang lain. Yang tu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia ada solat-solat dia yang perlu dia qada, dia tidak boleh laksanakan. Kalau dia ada solat fardu yang perlu dia qada, dia tak boleh laksanakan sembahyang sunat yang lain. Hukumnya haram buat sembahyang sunat yang lain dalam keadaan dia masih lagi ada sembahyang qada, sembahyang fardu yang perlu dia qada. Haram, tapi haram maksihah. Maksudnya sembahyang tu sah, tapi dalam keadaan haram. Jadi sah dengan haram ni dia tak semestinya. Kalau tak sah, kalau haram mesti kalau haram mesti tak sah. Tak semestinya. Kalau suami mentalakkan isteri dalam keadaan haid, hukumnya haram, tetapi talak tetap jatuh. Jadi haram dengan sah ni dia tak lazim dua-dua sekali. Jadi sembahyang sunat yang dilaksanakan dalam keadaan dia masih lagi ada sembahyang fardu yang perlu dia qada, hukumnya haram, tapi sembahyang itu sah. Jadi kalau seorang tu ada banyak sembahyang fardu yang perlu dia qada, jadi dia nak masuk ke masjid untuk masuk ke masjid untuk dia nak laksanakan sembahyang sebelum dia duduk, dia laksanakan qada, sembahyang qada kepada sembahyang dia yang sebelum ni. Semua ada sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang zuhur juga. Tapi kalau dia sembahyang 3 rakaat lagi, dia takut pula. Dia sembahyang 3 rakaat lagi, orang perasan kata dia ni sembahyang apa 3 rakaat ni? Ni mesti qada maghrib ni. Jadi payah juga kalau sembahyang kat masjid ni bila dia nak qada sembahyang lepas. Cuma kalau sembahyang 2 rakaat, tak ada kunut, tak ada sujud sahwi, orang akan nampak ni sembahyang ni lah, sembahyang sunat yang biasa. Jadi kalau dia sembahyang 2 rakaat, kalau dia nak qada subuh sewaktu di dalam masjid, dia nak qada subuh, dimaafkan kepada dia untuk dia tinggalkan doa kunut dan tinggalkan sujud sahwi. Sebab orang tengok ni macam-macam. Lebih dia boleh menyebabkan orang prasangka yang bukan-bukan. Yang tu masalah orang lah. Orang prasangka bukan-bukan. Lebih-lebih lagi kalau dia ni orang yang ada tempat, orang yang ada nama. Orang yang ada nama tapi tak pastilah masa-masa lepas dia sebelum tu dia tak sembahyangkan macam mana, dan dia masih lagi ada fardu yang dia perlu qada, jadi dia qada di dalam masjid. Tak ada masalah untuk dia buat macam tu. Jadi
Kalau kita ada sembahyang fardu yang banyak, untuk diqada sebelum ni, sama ada disebabkan kejahilan kita pada waktu dulu, ataupun tu berlaku secara tidak sengaja. Maksudnya accident contohnya, lepas tu kena balut badan, kena balut tangan dekat anggota yang wajib berwuduk ni, kena balut tangan. Lepas tu kena tayamum pula, sembahyang tu kena qada semula. Sebab apa? Sebab tangan dia berbalut, tangan berbalut, ambil wuduk dah tak boleh dah. Lepas tu nak tayamum pula, tayamum pun tak boleh juga, sebab tayamum dia mesti muka dengan tangan. Ni tangan dia berbalut, lepas tu waktu berbalut tu pula bukan dia balut dalam keadaan suci. Ni perbahasan di dalam bab tayamum. Kalau dipakaikan balutan, kena simen tangan contohnya, tangan tu anggota wuduk, kena simen tangan tu dalam keadaan dia tidak berwuduk, dia dalam keadaan tidak bersuci. Bila dia simen tangan, dia nak semayang, dia kena ambil wuduk macam biasa, kena basuh muka, kena anggota yang boleh dia basuh, dia kena basuh. Lepas tu dia nak tayamum pula, sebab nak ganti basuhan tangan dia yang tak sempurna tadi. Tayamum dia pun tak sempurna. Sebab apa? Sebab tangan dia berbalut. Tayamum anggota dia muka dengan tangan. Jadi wuduk tak sempurna, tayamum tak sempurna. Dia kena semayang tak? Dia kena semayang, dan semayang tu wajib diqada. Kalau 3 bulan keadaan dia macam tu, 3 bulan dia kena qada semayang. So, dia kena semayang dalam 3 bulan tu, dan 3 bulan tu dia kena qada ke semua sekali. Jadi orang yang qada semayang ni boleh jadi disebabkan dia terlupa, dia terlupa satu hal, lepas tu mungkin disebabkan kejahilan pada masa lepas, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Ataupun mungkin boleh jadi benda tu berlaku disebabkan tidak sengaja, macam situasi tadi, kemalangan tadi tu. Jadi kalau ada semayang qada yang banyak, sama ada nak semayang dekat masjid ke, semayang dekat rumah ke, nak bangun qiyamul lail ke, apa-apa semayang sunat yang kita terasa nak buat, gantikan tu dengan qada. Ini salah satu cara untuk nak ganti semayang qada kita yang banyak. Nak masuk semayang tahiyatul masjid, kena semayang sunat dulu sebelum duduk dalam masjid, qada. Masuk nak semayang tu tak payah semayang sunat, gantikan dengan semayang qada. Bangun malam, nak dapat pahala semayang malam, tak buat semayang sunat hajat, tak buat semayang sunat tahajud, bangun qada ke semua sekali. Qada semayang isyak ke. Jadi dia akan dapat pahala semayang malam. Jadi semayang malam ni tak semestinya dengan semayang tahajud, tak semestinya dengan semayang sunat hajat, semayang taubat. Laksanakan yang wajib, selepas laksanakan yang wajib, lepas tu boleh laksanakan dengan yang sunat. Jadi itu salah satu hukum berkaitan dengan sujud sahwi. Kalau seorang tu nak qada sembahyang subuh contohnya, ini kalau dekat depan jemaah yang ramai, dibolehkan kepada dia untuk tinggalkan doa qunut dan tinggal sujud sahwi. Tu kalau kita pula jemaah dalam masjid, tak payah tengok orang sembahyang macam mana. Biarkan orang nak sembahyang apa, dia nak qada, dia nak sembahyang 12 rakaat ke, orang nak sembahyang macam mana sembahyang. Kita tak payah nak sibuk nak tengok sat-sat berhati orang, sat tengok kanan, sat tengok kiri. Dalam masjid fokus pada ibadat kita, yang berzikir, yang baca Quran. Jadi tak payah nak kali kiri kanan semua. Ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah dapat pahala solat tarawih waktu qada subuh dan solat 4 rakaat lain waktu solat tarawih? Ya, dapat. Dapat pahala solat tarawih. Dia dapat pahala ni lah, pahala qada subuh. Kalau semayang tu ditinggalkan dalam keadaan sengaja, berdosa tetap berdosa, dan dia tetap wajib untuk laksanakan solat tu. Solat tu kalau didatangkan dengan cara yang lengkap, cukup rukun, cukup syarat, solat tu akan sah. Dapat pahala ataupun tak dapat pahala tu adalah urusan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok pada zahirnya, kalau dia laksanakan sembahyang tu dengan niat qada, dia niat qada tidak boleh disertai dengan niat yang lain. Kalau ikut saya faham, niat qada sembahyang tak boleh disertai dengan niat yang lain. Tapi
niat sembahyang tarawih, kalau dengan niat sunat dia boleh disertai dengan niat yang lain. Niat qada fardu tak boleh disertai dengan niat yang lain. Jadi dia ada solat fardu dia kena qada, dia sembahyang tarawih dalam jemaah, dia qada subuh, dia niat subuh, jadi qunut dia tak buat qunut dan dia tak sujud sahwi, dia niat subuh 2 rakaat, niat qada subuh, boleh tak dia niat tu alam dia niat qada subuh, dia niat sekali dengan tarawih sekali? Tak boleh, sebab subuh dia tu dia sembahyang dia nak qada tu sembahyang yang fardu, dia tak boleh sertai dengan niat yang lain. Jadi pahala dia akan dapat pahala qada subuh saja, melainkan kalau yang dia qada tadi tu qada sunat boleh diqada. Ni satu faedah yang pernah disebutkan oleh tuan guru kita waktu daurah Ramadan itu. Dia peringatkan kita, kalau kita ada sunat qabliyah yang sebelum ni kita tinggalkan, dah mesti tentu adanya, melainkan orang yang memang tak pernah tinggal. Sunat qabliyah dan sunat ba'diyah sebelum ni yang kita banyak tak buat. Sunat tu boleh diqada. Sunat qabliyah dan sunat ba'diyah boleh diqada. Sembahyang sunat subuh pun boleh diqada. Jadi nak qada sembahyang tu, ketika sembahyang tarawih dia niatkan 2 sekali. Dia niat qada sunat yang ditinggalkan sebelum ni dan dia niat tarawih sekali. Boleh tak dia niat kedua-dua tu sekali? Ya, dibolehkan niat kedua-dua sekali dan akan dapat pahala kedua-dua sekali insya-Allah. Tu kalau qada sunat dan tarawih. Sembahyang yang sama 2 rakaat tapi dia niat sekali. Qada yang sebelum ni, qada sunat yang sebelum ni dan juga sembahyang tarawih. Tapi kalau sembahyang fardu, dia qada fardu, dia tak boleh disertakan dengan niat yang lain. Jadi pahala yang akan dapat pahala qada dan pahala dalam keadaan berjemaah. Macam tu jelah. Baik, mudah-mudahan menjawab soalan. Sunat yang ke-318, ayat dia bi azkari sujudi solati fihi. Sunat yang ke-318, disunatkan untuk membaca zikir-zikir sujud solat di dalam sujud sahwi. Jadi zikir dalam sujud solat yang kita sebutkan sebelum ni, yang kita baca sebelum ni dekat sunat yang ke-223, zikir ketika sujud sembahyang, dia bukannya subhana rabbiyal a'la je, dia ada banyak. Sama macam rukuk kita sebutkan sebelum ni, daripada sunat yang ke-223. Sunat yang ke-223 disunatkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Boleh baca subhana rabbiyal a'la, boleh baca sekali ataupun yang afdal baca sebanyak 3 kali subhana rabbiyal a'la, dan sunat ditambahkan wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dibacakan sebanyak 1 kali, dah dapat pahala sunat. Nak lagi sunat, afdal buat 3 kali, baca 3 kali, baca juga dalam sujud sahwi, baca 3 kali. Baca 3 kali dalam sujud sahwi, lepas tu boleh tambah sampai ke 5, boleh jadi 7, boleh jadi 9, boleh jadi 10, boleh jadi 11. Lepas tu boleh ditambahkan lagi dalam zikir ketika sujud yang kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudus rabbul malaikati warruh allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lepas tu dia boleh tambah lagi Allahumma sajada laka siwadi wa khayali wa bika amana fuadi abu'u bi ni'matika alayya wa hadha ma janaitu ala nafsi ya azim yaghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Zikir ni boleh dibacakan ketika sujud sahwi. Sunat yang ke-318, an yaqula fihi aidan subhana man la yanamu wa la yazhu in kana sababus sujudi huwas sah. Sunat yang ke-319, kata musannif, sunat untuk baca ketika sujud sahwi kalau dia sujud sahwi tu kerana terlupa tinggalkan rukun, terlupa tinggalkan sembahyang sunat, tinggalkan sunat abaat, terlupa tasyahud, terlupa bacaan doa qunut, terlupa buat benda yang membatalkan sembahyang. Sunat untuk dia bacakan dalam sujud sahwi apa dia? Subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sunat untuk dibacakan yang tu kalau dia sujud tu sebab terlupa. Tapi kalau dia sujud sebab sengaja,
dia sengaja tak buat doa qunut, sengaja tak buat bacaan tasyahud. Apa yang dia perlu baca, dia tak disebutkan oleh musannif, tak disebutkan oleh pengarang. Kalau pengarang sebut, kalau dia lupa baca ni, kalau dia lupa baca subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi kalau bukan terlupa, dia dengan sengaja, dia tinggal kunut dengan sengaja, tinggal tasyahud dengan sengaja, tinggal rukun dengan sengaja tak boleh tinggal rukun dengan sengaja batal sembahyang. Dengan sengaja buat benda yang batalkan sembahyang, batal sembahyang juga. Ni dengan sengaja ni kalau sunat tu, kalau dia tinggal sunat abad, dengan sengaja, seeloknya dalam sujud sahwi dia istighfar. Istighfar astaghfirullahalazim. Istighfar berapa kali pun, 3 kali agak-agak. Sujud sahwi pun dia macam sujud sembahyang sebelum ni, disyaratkan dengan tumakninah juga, tak boleh sujud laju lepas tu terus bangun. Disyaratkan dengan tumakninah, dan dia bacakan istighfar dengan kadar yang dia rasa mencukupi, dah dapat tumakninah, lepas tu bangun dan sujud sekali lagi. Sunat yang ke-320, ayyu'id al-masbuqu sujud as-sahwi akhir salati nafsihi in sajada ma'a imamih. Ayyu'id al-masbuqu sujud as-sahwi akhir salati nafsihi in sajada ma'a imamih. Sunat yang ke-320, orang yang masbuk mengulangi sujud sahwi di akhir solat secara sendirian sekiranya ia sujud bersama imamnya. Bagi yang masbuk, orang yang sembahyang masbuk, waktu dia masuk sembahyang masbuk, waktu tu dia masuk sembahyang masbuk tu dekat rakaat pertama ke, dekat rakaat kedua ke, ketiga ke. Contohnya, kita bagi contoh situasi, dia masbuk sembahyang ni sembahyang zuhur 4 rakaat, jemaah sembahyang zuhur. Dia masbuk dekat rakaat ketiga. Imam dah bangun rakaat ketiga dah. Dia baru masuk sembahyang waktu tu. Bila dekat tahiyat akhir, imam duduk kat rakaat 4, dia dekat rakaat kedua waktu tu. Tahiyat ni lah, tahiyat awal. Dia duduk kat rakaat kedua. Selepas salam, sepatutnya dia bangun. Selepas imam bagi salam, dia bangun sampai rakaat ketiga. Tapi sebelum bagi salam tu, imam sujud. Imam sujud 2 kali, sujud sahwi. Dia perlu sujud tak? Ya, dia wajib sujud. Makmum wajib sujud ikut imam. Dia sujud sekali dengan imam. Baik. Lepas tu imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, dia bangun, sempurnakan sembahyang dia. Sat lagi, dia sebelum dia bagi salam, sunat kepada dia untuk sujud sahwi sekali lagi. Tadi imam sujud sahwi sebab apa? Imam sujud sahwi sebab imam terlupa bacaan tasyahud ketika terlupa bacaan tasyahud ketika rakaat kedua. Dia masuk rakaat ketiga, dia terlupa tak? Dia tak terlupa pun, yang terlupa imam. Tapi kaedah dalam fiqh, sahwul imam yalhaquhul ma'mum. Apa yang imam lupa, makmum kena tanggung sekali. Imam terlupa sujud, imam terlupa tasyahud, makmum kena tanggung. Maksudnya imam sujud sahwi, makmum pun kena sujud sahwi juga. Padahal makmum tak terlupa pun, imam je yang terlupa. Imam sujud sahwi pada rakaat keempat tu, makmum pun sujud sahwi. Makmum yang tadi yang masbuk tadi tu, dia pun sujud juga. Lepas dia dah sembahyang sendiri lagi, masuk rakaat ketiga dengan keempat, sunat kepada dia untuk sujud sekali lagi. Sebab apa? Sebab tadi ketika rakaat kedua tadi, dia sujud sahwi kerana mengikuti imam. Dia bukannya sujud sahwi sebab dia terlupa. Dia sujud sahwi kerana mengikuti imam. Tetapi sujud sahwi yang dia buat tu bukan pada tempat dia. Sujud sahwi, tempat yang sebetul dia sebelum bagi salam, rakaat yang last sekali. Tapi dia buat pada rakaat yang kedua. Sebab apa? Sebab darurat mengikuti imam. Sunat sahaja, sunat bagi dia pada rakaat yang keempat lagi untuk dia sujud sahwi sekali lagi, ganti pada sujud sahwi yang tadi. Hukumnya sunat. Sekalipun dia tak terlupa pun, dia tak terlupa. Tapi sujud yang pertama tu yang ikut imam tu, yang tu wajib sujud dia. Yang kedua tu baru sunat. Sujud sahwi yang pertama ikut imam, yang tu wajib. Sujud yang kedua, yang sebelum dia bagi salam, yang tu sunat. Yang tu dimasukkan dalam sunat yang ke-320, ayyu'id al-masbuqu sujud as-sahwi akhir salati nafsihi in sajada ma'a imamih. Kalau dia sujud bersama dengan imam. Tadi dia sujud sahwi bersama dengan imam, jadi sunat kepada dia untuk ulang semula sujud tu ketika sebelum bagi salam.
Sunat yang ke-321, al-iftirashu baina sajdatai as-sahwi. Sunat yang ke-321, disunatkan untuk duduk iftirash di antara dua sujud sahwi. Antara dua sujud sahwi disunatkan duduk iftirash. Dan kalau dia nak sujud sahwi, dia memang nak sujud sahwi, dia nak duduk, kan duduk tahiyat akhir, sunat tawarruk. Duduk keadaan tawarruk kita tunjuk macam sebelum ni, macam mana duduk tawarruk. Dia beza duduk tawarruk dan duduk iftirash. Antara hikmah dibezakan duduk tawarruk dan iftirash. Duduk iftirash dan antara hikmah dibezakan kedua tu, makmum bila masbuk tengok dia keadaan imam ni duduk macam mana, dia boleh dia boleh tahu dah, kata oh, ni rakaat yang akhir, ni rakaat yang tak akhir lagi, ni baru tahiyat pertama. Jadi dia boleh kenal. Tu antara hikmah dia. Kalau dia nak sujud sahwi, duduk waktu dia duduk tahiyat tu, dia tak disunatkan lagi duduk tawarruk, dia duduk iftirash sahaja. Duduk tawarruk ni sunat kalau dia duduk tahiyat yang selepas tahiyat tu terus bagi salam. Maksudnya selepas tahiyat tu dia tak ada sujud sahwi dulu ke. Ni selepas tahiyat dia terus bagi salam. Tahiyat tu tahiyat yang disunatkan kepada kita untuk duduk tawarruk. Kalau duduk selain daripada tu, kalau dia duduk tahiyat akhir sekalipun, tapi sekali dia tak bagi salam tu, dia kena sujud sahwi dulu, maka duduk tu dia duduk dengan macam mana? Dia duduk iftirash. Duduk iftirash, lepas tu dia sujud sahwi, baru dia bangun, dia duduk iftirash juga. Duduk iftirash juga. Dia sujud kali kedua, dia bangun, selepas tu baru dia duduk tawarruk. Yang tu yang disebutkan oleh musannif dalam sunat yang ke-322, at-tawarruku ba'da sujudis sahwi. Duduk tawarruk selepas sujud sahwi. Bangun selepas sujud sahwi, duduk tawarruk, duduk sat, baru dia bagi salam. Jadi jangan bangun-bangun tu bagi salam. Duduk dengan duduk tawarruk dan bagi salam. Boleh juga dengan duduk iqa'. Kita sebut sebelum ni antara selain daripada iftirash, boleh duduk dengan cara duduk ini namakan sebagai iqa'. Kita tunjuk sebelum ni duduk iqa', duduk di atas tumit dia. Dia duduk di atas tumit, dia pacak tumit dan duduk, dia pacak tumit dia dan dia duduk di atas kedua tumit. Dia lebih kurang macam duduk ni lah, duduk di atas lutut tu, macam seketika waktu nak doa tu. Waktu kita doa selalunya sama ada kita pacakkan lutut kita ataupun kita tak pacakkan lutut kita. Tu duduk, cara duduk yang sunat ketika berdoa. Duduk ni lah, duduk dengan lutut kita, duduk di atas kaki. Sama ada pacakkan lutut ataupun tak pacakkan lutut. Boleh tunjuk tak Alif? Ni cara yang sunat untuk duduk ketika berdoa. Cara yang pertama, ni cara duduk dia dinamakan iqa'. Cara duduk yang sunat. Duduk tahiyat baca macam ni dibolehkan. Tahiyat awal. Tahiyat akhir disunatkan tawarruk. Ni dia cara duduk iqa'. Ketika nak berdoa, selepas selesai daripada sembahyang pun sunat untuk duduk macam ni. Dia lebih dekat dengan tawaduk daripada keadaan kita bersila ke. Kita duduk macam ni kalau kita nak berdoa selepas sembahyang tu, ataupun ketika bila-bila saja nak berdoa, kalau kita duduk macam ni. Lagi satu boleh juga kita ni kaki ni kita buatnya tu. Ya, macam ni. Tapi macam ni bukannya iqa' yang disebutkan dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang dia kena pacakkan kaki dia macam tadi. Kalau macam ni dia duduk apa dalam bahasa Melayu panggil? Duduk melutut. Hanya duduk melutut macam ni. Dia lebih dekat dengan tawaduk. Duduk macam ni disunatkan kepada kita untuk duduk macam ni untuk ketika waktu kita nak berdoa. Baik, jazakumullah. Sunat yang ke-322, at-tawarruku ba'da sujudi as-sahwi. Sunat yang ke-323, at-taslimatu tsaniyah. Sunat yang ke-323, at-taslimatu tsaniyah, bagi salam yang kedua. Selesai semua rukun, kita masuk pada rukun ni. Kalau daripada segi perbuatan solat, salam adalah rukun yang terakhir. Ikut daripada segi perbuatan lah, mula dengan takbir, akhir dengan salam, ikut daripada segi perbuatan. Tapi kalau dalam kitab fiqh disusun sebenarnya yang lah rukun yang lah sekali bukan diletakkan salam, tapi diletakkan yang lah sekali tertib. Sama ada kitab fiqh yang mengumpulkan 13 rukun ke 18 rukun ke,
Yang dia jadi beza, ada sebahagian sebut 13 rukun, ada sebahagian kitab sebut 18 rukun tu sebab ada rukun yang dia dipisahkan jadi 2 rukun. Dalam kitab tu dia pisahkan jadi 2 rukun. Contohnya sujud dan tumak ninah. Sujud satu rukun, tumak ninah dalam sujud satu rukun. Dalam kitab yang sebut 13 rukun, dia kumpulkan sujud dan tumak ninah tu jadi satu rukun. Dia kumpulkan sujud dan tumak ninah jadi satu rukun. Jadi asalnya yang sebahagian kitab sebut 18, ada sebahagian kitab sebut 13. Ada sebahagian kitab pula disebut ke semua sekali dengan kiraan rakaat sekali. Jadi rukun semayang boleh jadi berpuluh-puluh kalau ikut kepada semayang zuhur. Jadi Fatihah pada rakaat pertama rukun, Fatihah rakaat kedua rukun, Fatihah rakaat ketiga rukun, keempat pun rukun. Dah 4 rukun dah kat situ. Tapi dalam kebanyakan kitab dia sebut satu rukun ialah bacaan Fatihah ketika qiyam. Jadi mana-mana qiyam pun wajib baca Fatihah. Ada sebahagian kitab yang dia sebut macam tu, ada yang disebutkan secara terperinci satu persatu. Sembahyang subuh macam ni, sembahyang zuhur macam ni, sembahyang asar macam ni. Jadi kita sampai kepada rukun perbuatan yang akhir, iaitu bagi salam. Pada sunat yang ke-323 musannif sebut sunat untuk bagi salam yang kedua. Yang tu sunat yang wajib, ada yang termasuk dalam rukun adalah memberi salam yang pertama. Yang wajib memberi salam. Paling kanan tu hukumnya sunat. Yang wajib adalah memberi salam, dan dia ada dalam salam dia ada beberapa syarat. Di dekat salam ni dia dekat salam ketika memberi ketika bagi salam semayang, dia disyaratkan 10 syarat disebut dalam kitab fiqh. Yang pertama, mesti dibaca dengan dia mesti dibacakan salam dengan ta'rif. Macam mana baca salam dengan ta'rif? Sebelum ni ketika bincang berkenaan dengan sunat ketika bacaan tasyahud, kita dah bacakan satu cara untuk bacakan tasyahud seringkas yang mungkin. Kalau cara yang sempurna, kita akan baca salam macam mana? Assalamualaikum. Betul tak? Jadi bacaan yang sempurna, at-tahiyatu salawatu thayyibatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Betul tak? Kita baca dengan assalamualaikum. Kalau tahiyat yang ringkas, dia mesti kena baca at-tahiyatu lillah. Salamun alaika. Dia boleh baca macam tu. Salamun alaika. Jadi beza assalam dengan salamun. Assalam ada alif lam, yang tu dibagi sebagai ta'rif. Dia dibacakan dengan ma'rifah. Alif lam ta'rif, alif lam ma'rifah. Kalau salamun dibaca dengan tanwin yang hujung, tu maksudnya dia bacakan dengan cara tangkir. Dia nakirahkan. Ketika tasyahud, dia boleh baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ataupun dia baca salamun alayka. Kita sebut dua-dua cara bacaan tu boleh dibacakan. Tetapi ketika salam tak boleh baca dengan salamun alaikum. Salamun alaikum tak boleh. Salamun alayka tak boleh juga. Tak boleh disebabkan salamun tak boleh, alayka pun tak boleh. Dia tak boleh baca dengan alayka, dia kena baca dengan alaikum. Tapi kalau dalam tahiyat kita baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam sembahyang, ketika bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullah tu sunat, yang wajib assalamualaikum. Mesti baca dengan assalam, tak boleh baca dengan salamun. Jadi berbeza dengan ketika tasyahud, boleh dibaca dengan assalam, boleh dibaca dengan salamun. Dan para ulama pun khilaf dekat situ, yang mana lebih afdal untuk dibaca ketika tasyahud. Afdal, ada yang kata afdal baca assalamualaikum, ada yang kata afdal baca salamun alaika. Tapi dalam bagi salam tak ada khilaf, mesti baca dengan assalamualaikum. Tak boleh baca dengan tak boleh baca dengan salamun alaikum. Itu yang pertama. Syarat yang kedua mesti baca dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum kat situ, assalamualaikum. Dekat situ bila kita bacakan assalamualaikum tu, dia dah terkumpul dekat assalamualaikum tu, kaf mim hujung tu dia terkumpul dua syarat. Pertama, dia dibacakan dengan kaful khitab. Kaful khitab ni maksudnya seolah-olah macam dia bercakap dengan orang, seolah-olah macam dia bagi salam dekat siapa yang ada dekat sebelah dia.
Kalau kita bagi salam kawan, kita akan sebut assalamualaikum. Kum tu dalam bahasa Arab namanya assalamualaikum ataupun assalamualaikum. Tapi kalau tu maksudnya dia bagi salam kepada yang ada dekat depan dia, assalamualaikum. Selain daripada tu, assalamualaihi. Assalamualaihi ni kalau seorang tu duduk jauh. Contohnya kita duduk bersama dengan kawan kita, lepas tu kawan kita cerita kata kawan kita duduk bersama dengan kawan kita, lepas tu kita pun dah bersama tentang kawan kita seorang yang duduk kerja kat mana. Kita nak doa dekat dia, kita kata assalamualaihi. Ringkas saja, assalamualaihi. Kita tak bagi salam kat dia depan-depan. Kita bagi salam kat dia daripada jauh. Kita kata apa? Assalamualaihi ataupun assalamualaihim. Jadi assalamualaihi itu untuk dhamir yang jauh. Dhamir ghaib dalam bahasa Arab disebut. Dia faham? Ya. Lafaz as-salam kurang jelas. Lafaz as-salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah sah? Assalamualaikum. Assalamualaikum tak sah. Dia mesti baca dengan assalam. Dia kurang jelas lah. Ya. Dia kurang jelas. Kurang jelas. Ada as tak ada ni. Assalamualaikum tak sah. Jadi yang sah baca dengan assalamualaikum. Ada. Jelas? Itu jelas. Itu jelas. Mungkin pening sebab bahasa Arab tu sendiri apa beza assalam dengan salamun. Dekat tasyahud boleh, dekat salam tak boleh. Dia boleh tak boleh ni disebabkan warid ataupun tidak warid. Benda tu Nabi baca ataupun Nabi tak baca. Pernah diriwayatkan Nabi baca salamun alaik di dalam tahiyat, salamun alaika ayuhan nabi. Nabi baca macam tu. Tapi ketika bagi salam, tak ada riwayat yang mengatakan Nabi baca salamun alaikum. Maka ulama pun mengeluarkan dekat salam mesti baca dengan assalam. Tak boleh baca dengan salamun. Syarat yang kedua tadi, dia mesti baca dengan kaful khitab, assalamualaikum. Dan bila saya sebut tadi, bila kita baca assalamualaikum, dia dah terkumpul dekat situ dua syarat. Pertama, bila kita baca dengan assalamualaikum dengan kaful khitab, maksudnya seolah-olah macam seorang tu ada dekat depan kita. Berbeza dengan assalamualaihi ataupun assalamualaiha. Contoh macam kita sebut, bila kita sebut nama Nabi, kat hujung kita akan sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita sebut alaihi salam. Alaihi salam. Alaihi salam tu maksudnya dhamir ha tu alaihi salam tu dhamir ghaib untuk yang jauh. Maksudnya yang tak ada di depan kita lah maksudnya. Tapi kalau alaikas salam tu seolah-olah macam ada dekat depan kita. Alaika, beza alaihi dengan alaika. Jadi yang mesti di dalam salat mesti baca dengan khitab seolah-olah seorang tu duduk dekat depan dia, tak boleh dibacakan dengan dhamir yang jauh, tak boleh baca dengan assalamualaihim, tak boleh. Dia mesti baca dengan assalamualaikum. Pertama, dia terkumpulnya syarat yang kedua iaitu kaful khitab, dan yang kedua dan syarat yang terkumpulnya syarat yang ketiga iaitu ada mimul jam. Kalau assalamualaikum, kita bagi salam kat seorang. Kalau kita bagi salam kat orang, semua kita bagi assalamualaikum. Dibolehkan semua assalamualaikum, dekat seorang ke, dekat dua orang ke, dekat tiga orang ke, assalamualaikum kita bagi. Tapi kalau ikut kaedah bahasa Arab, boleh juga dibagi dengan assalamualaikum. Dekat seorang tu, kita bersama dengan seorang, kita nak bagi salam dekat seorang, kita bagi salam dengan assalamualaikum. Boleh. Ataupun kalau nak bagi salam assalamualaikum pun dibolehkan. Boleh kalau assalamualaikum untuk seorang, assalamualaikum untuk dua orang, assalamualaikum untuk ramai. Tapi yang selalu kita buat assalamualaikum lah, walaupun dekat seorang ke, dekat dua orang ke, dan dekat situ ada hikmahnya. Assalamualaikum ni salam tu sendiri dah satu bentuk penghormatan lagi dekat orang. Bila walaupun orang tu seorang, kita bagi salam dengan assalamualaikum, kum tu sendiri dah penghormatan bagi dia. Sebab apa? Sebab asalnya dia seorang saja assalamualaikum lah. Tapi kita sunat kita yang kita bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Salam tu sendiri dah penghormatan. Assalamualaikum seolah-olah dia ramai, tu pun lagi satu penghormatan yang lain. Tu sunat yang kedua. Dan sunat yang ketiga mesti ada sunat pula. Syarat yang ketiga mesti
dalam kitab Nilai Kitab I'anah tu dia tak disebutkan tu dalam syarat yang ketiga. Disebut dalam syarat yang ketiga mesti sambung di antara dua perkataan dengan perkataan yang lain. Tak boleh pisahkan di antara assalam dan alaikum. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin fala yakfi wathalithu waslu ihda kalimatayhi bil ukhra falau fasala bainahuma bi kalamin lam yasih na'am yasihu assalamul hasanu awittamu alaikum. Tidak boleh dipisahkan di antara assalam dan alaikum dengan apa-apa perkataan di tengah dia tu. Mesti assalamualaikum tu. Cuma disebutkan dalam kitab ni kalau dipisahkan perkataan assalam dengan alaikum dengan perkataan yang tengah dia tu yang tidak mengubah makna yang lain. Contohnya disebut assalamul hasanu alaikum ataupun assalamut tamu alaikum. Assalamul hasanu salam yang baik, assalamut tam salam yang sempurna alaikum. Dia tidak mengubah makna, tidak mengubah apa makna, maka dibolehkan. Dan dipisahkan dalam dia baca dengan inilah, dia pisahkan di antara assalam dan alaikum tu dengan ada satu perkataan kat tengah dia tu. Tapi kalau perkataan tu yang mengubah makna, maka tidak dibolehkan. Kalau dibuat dalam keadaan sengaja, maka sembahyang dia batal. Ni dekat salah yang pertama. Warabi'u mimul jam. Ini warabi'u mimul jam yang kita sebutkan tadi. Bila disebut dia baca assalamualaikum, dia kumpul dekat kum tu, dia ada dua syarat dah, iaitu dengan kaful khitab assalamualaikum. Sagi kita akan baca dekat dalam sagi ataupun inilah kalau ada masa kita akan baca dekat sunat yang akan datang. Dia sunat untuk niatkan ketika dia bagi salam tu, kalau ketika dia bagi salam, sunat untuk dia niatkan jawab salam kepada jemaah sebelah dia. Sunat dengan dia niatkan jawab salam kepada imam. Disunatkan. Sebab tu dibaca dengan sebab tu antara hikmah dibaca assalamualaikum, boleh niatkan untuk nak jawab salam kepada jemaah yang ada dekat sebelah dia. Syarat yang keempat dibaca dengan mesti ada mimul jam. Assalamualaikum fala yakfinahu assalamu alayka. Tak boleh baca assalamu alayka au alaihi pun memang tak boleh. Bal tubtilu bihi as-salatu in ta'ammada. Wal khamisu al-muwalah. Dan yang kelima mesti berturut-turut di antara dua perkataan assalamualaikum, berturut-turut di antara dua perkataan. As-sadisu yang keenam kaunuhu mustaqbilan lil qiblah. Syarat salam yang keenam mesti menghadap kiblat, sama macam takbiratul ihram. Takbiratul ihram disunatkan bukan sunat, diwajibkan. Ni rukun. Ketika takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Ketika niat tu dah wajib dah menghadap kiblat dan takbiratul ihram tu. Salam pun diwajibkan untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat macam mana? Menghadap kiblat dengan dada. Dengan muka sunat. Ada disebutkan oleh musannif lagi. Sunat untuk menghadap kiblat dengan muka. Waktu bagi salam, sebut salam tu tak paling lagi assalamualaikum, sebut assalam tu masih lagi muka menghadap kiblat. Sampai dekat assalamualaikum barulah dia berpaling. Tapi dada tidak boleh bergerak daripada assalamualaikum. Dia sebut assalamualaikum tu dada tak boleh berganjak daripada ke kiri ataupun ke kanan. Dia mesti menghadap kiblat. Jadi maksud menghadap kiblat dengan dalam sembahyang adalah menghadap dengan dada. Dan kalau dada tu bergerak sedikit, dia kena, adakah kita takdirkan ni dah keluar daripada kiblat macam mana? Kalau dada bergerak, contohnya di dalam sembahyang, kita tengok keadaan tempat dia tu macam mana. Cara nak penentuan kiblat tu, kalau dia duduk dekat Masjidil Haram, dia duduk dekat Mekah. Dia duduk dekat Mekah tapi dia tak sembahyang depan Kaabah, dia sembahyang dekat hotel ke kat mana-mana. Syarat menghadap kiblat dia tu mesti cara penentuan kiblat dia tu seolah-olah macam dia letak tali dekat dahi dia. Dia letak tali dekat dahi dia tarik straight akan sampai ke Kaabah. Tu menghadap kiblat di Masjidil kalau di Mekah mesti menghadap kiblat macam tu. Mesti kalau dia tarik tu tali tu akan sampai ke Kaabah. Kalau dia tarik tali tu, ni takdir lah. Kalau dia tarik tali tu tengok-tengok tak sampai dia terkunau sikit belah kiri ataupun belah kanan, maka tidak sah. Seolah-olah macam tidak menghadap kiblat. Berbeza dengan luar daripada Mekah, macam tempat kita kat Malaysia. Tempat kita kat Malaysia ni macam mana menghadap kiblat kita?
yang kita dah ukur apa semua tu, ukur dengan nak cari kiblat yang tepat tu untuk nak mendapatkan yang betul-betul tepat sampai ke Kaabah. Tapi nak dapat cukup dengan sekadar sah sembahyang kita dengan menghadap kiblat, macam mana kita takdirkan seolah-olah macam ada benang dekat dahi kita ketika waktu kita berdiri tu, dan kita buka dengan bukaan sebanyak lebih kurang 45 darjah. Dibuka sikit. Bila dibuka, contohnya ada dua benang, dibuka sikit. Bila makin lama makin jauh kan. Makin lama makin jauh. Bila dia buka tu, kita tengok agak-agak Kaabah ni akan ada tak dalam bukaan kita tu. Kalau Kaabah duduk ketika buka tali tu, Kaabah duduk dekat sini ataupun Kaabah duduk dekat sini dalam keadaan yang jauh lah. Kaabah duduk kat dalam kawasan tu, maka kita dah dianggap menghadap kiblat. Tapi tengok-tengok Kaabah duduk belah ni, Kaabah duduk belakang, yang tu tak menghadap kiblat lah, tak menghadap kiblat. Jadi tak semestinya Kaabah ni betul-betul depan dia straight. Tak semestinya straight betul-betul depan dia. Lebih boleh jadi Kaabah dia dalam lingkungan kiblat dia tu. Jadi macam mana dalam lingkungan kiblat dia tu, kita bagi contoh tadi dengan takdir, dia ada tali, dia tarik tali tu, dan tali bila makin lama makin jauh dia akan buka lagi besar. Dan kalau Kaabah tu duduk dekat, tengok kalau kita ukur dengan bilangan matematik apa semua, dengan kira garis apa semua, dengan jarak kilometer apa semua, tengok Kaabah duduk kat ujung ni, masih lagi dalam lingkungan kiblat dia, maka sah sembahyang. Tapi kalau dekat Masjidil Haram, dekat Mekah macam tu tak boleh. Kalau dekat Mekah mesti straight menghadap ke Kaabah. Syarat yang ke-6 mesti menghadap kiblat. Syarat yang ketujuh mesti niat salam mesti dengan niat insya', bukan niat khabar. Ni dalam bahasa Arab dia beza di antara insya' dan khabar. Cukup kita sebut dekat sini, kita bagi salam tu adalah dengan niat doa. Bukannya nak bagi salam tu dengan seolah salam tu kita baca macam baca Fatihah tak sama. Fatihah, salam. Salam adalah doa. Bacaan Fatihah walaupun dia tak niatkan doa ketika dia bacakan ihdinas siratal mustaqim, dia tak niat pun dengan doa, dia niat sekadar ni adalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah dia masih sah. Tapi salam dia mesti niat dengan doa dengan salam kepada jemaah sebelah ataupun kepada makhluk sebelah, malaikat ke jin ke. Dan yang ke-8, mesti salam mesti dalam keadaan duduk. Ketika duduk dia tak boleh, dia lepas dia baca tahiyat dia bangun sambil dia bagi salam, tak sah. Dan yang ke-9, mesti dia dengar sendiri bacaan salam dia tu, sebab salam adalah rukun, termasuk dalam rukun qauli. Dia wajib dengar bacaan yang dia baca. Dan yang ke-10, dalam kitab yang ana disebut tidak boleh tambah ataupun mengurangkan daripada salam tu apa-apa sahaja yang mengubah makna. Senang cerita kata, tak boleh tambah apa-apa perkataan, apa-apa huruf di dalam salam yang mengubah makna. Tapi boleh baca dengan wassalamualaikum. Sebab dia tak mengubah makna. Wassalamualaikum boleh dibaca macam tu. Dia berbeza dengan takbir. Takbir tak boleh baca dengan wallahu akbar. Tapi salam boleh baca dengan wassalamualaikum. Dan kita tambah lagi satu syarat, mesti dalam bahasa Arab. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.